Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Taufik dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang RPH saya dalam subjek perancangan pengajaran dan pembelajaran ini. Okey, jadi pada mulanya saya akan menerangkan dulu tentang rancangan pengajaran harian saya iaitu RPH, Bahasa Melayu untuk tahun 5. Jadi mata pelajarannya adalah Bahasa Melayu, tarikh 4 Mac 2022, masa 9.30 pagi hingga 10 pagi iaitu 30 minit, kelas 5 melur, bilangan murid 25 orang, tema mata pelajaran adalah keselamatan, tajuk beringat sebelum terkena, kemahiran dan fokus yang saya fokuskan adalah kemahiran membaca. Pengetahuan sedia ada. Yang pertama, murid ini telah didedahkan tentang keselamatan jalan raya semasa prasekolah. Jadi yang kedua, murid mempunyai pengetahuan tentang bahaya di jalan raya. Jadi standard kandungan yang saya ambil adalah 2.3 iaitu membaca dan mengapresiasi pelbagai bahan sastra dan bahan bukan sastra. Standard pembelajaran pula adalah 2.3.2 iaitu membaca dan mempersembahkan karya sastra dan karya bukan sastra dengan pelbagai bentuk penyampaian. Baiklah, jadi objektif pembelajaran untuk murid, murid akan dapat membaca cerpen pengalaman menyaksikan kemalangan jalan raya dengan menggunakan intonasi dan sebutan yang betul dan jelas secara individu. Dan yang kedua, murid dapat membaca dan mempersembahkan pantun nasihat keselamatan jalan raya dengan intonasi dan sebutan yang betul secara berkumpulan. Okey, jadi kriteria kejayaan pula. Murid akan dapat mempersembahkan cerpen pengalaman menyaksikan kemalangan jalan raya dengan menggunakan intonasi dan sebutan yang betul dan jelas secara individu. Dan yang kedua, mengapresiasikan pantun nasihat keselamatan jalan raya dengan intonasi dan sebutan yang betul secara berkumpulan. Jadi strategi yang saya gunakan adalah berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Pendekatan yang saya gunakan adalah bertema, kaedah adalah sembangsaran dan kooperatif, serta teknik adalah kuis dan perbincangan. Jadi pentaksiran. Pentaksirannya adalah penilaian formatif iaitu kuis menggunakan aplikasi kuisis dan lembaran kerja. Lewat berfikir adalah home atau kebat iaitu menjana pemikiran kritis dan kreatif murid iaitu kuis menggunakan aplikasi kuisis dan lembaran kerja. Elemen merentas kurikulum pula iaitu EMK adalah bahasa iaitu penggunaan bahasa pengantar yang betul dan TMK belajar melalui TMK. Dan yang ketiga, pendidikan keselamatan jalan raya. Dan keempat, kesusastraan. Dan yang kelima, nilai murni. Jadi penerapan nilai pula, yang pertama adalah bekerjasama, yang kedua bertanggungjawab dan yang ketiga mematuhi peraturan jalan raya. Alat atau bahan bantu mengajar yang pertama adalah komputer riba 1, projektor LCD 1, video kemalangan jalan raya 1, slide pembelajaran aplikasi kuisis 1, lembaran kerja penggayaan 20 dan yang keenam, lembaran kerja pemulihan iaitu 5. Jadi seni dalam pendidikan yang dalam aktiviti yang saya gunakan adalah bancaan pantun. Okey, beralih kepada aspek bimbingan guru pula. Tema fokus bimbingan TFB adalah perancangan set induksi. Elemen bimbingan kemahiran insaniah iaitu KI, beretika, menghormati dan menerima pendapat dan kawalan emosi. Pedagogi masa ini PMI iaitu KBAT, TMK, pembelajaran berasaskan masalah dan juga pembelajaran kooperatif. Refleksi pula adalah sebelum, semasa dan selepas. Okey, jadi mari kita lihat yang pertama adalah set induksi. Saya akan cadangkan set induksi ini selama 5 minit. Okey, baiklah. Jadi pada mulanya gurunya akan memaparkan satu video kemalangan jalan raya dalam aplikasi YouTube. Okey, jadi murid ni akan melihatlah video kemalangan jalan raya tersebut yang dipaparkan oleh guru melalui slide yang dipancarkan menggunakan LCD. Okey, guru ni akan bersoal jawab tentang maklumat yang terdapat dalam video tersebut dengan murid. Contoh soalan guru kan, apakah yang anda lihat dalam video ini? Mengapakah keadaan seperti ini boleh berlaku? Jadi jangkaan jawapan murid ni, murid akan jawab, ada kemalangan, kereta melanggar antara satu sama lain dan kereta remuk. Pada soalan 2 pula, murid akan menjawab,
tidak mengikut peraturan jalan raya, bawa kereta lebihan laju dan langgar lampu isyarat. Okey, jadi bila murid yang dapat menyatakan maklumat yang diperoleh daripada gambar tersebut, guru akan aplikasikan nilai murni menjaga keselamatan berhubung baik dengan isi pelajaran kita. Jadi guru pun memberikan peneguhan dan seterusnya guru akan memperkenalkan dan memaparkan tajuk yang berkenaan dengan topik pada hari ini iaitu beringat sebelum terkena. Baiklah, dalam set induksi ini kita akan dapat bahan bantu mengajarnya adalah komputer riba, projektor LCD dan video. TMK adalah paparan gambar, hebat mengenal pasti dan memahami, kemahiran insaniah beretika TS7, menghormati dan menerima pendapat TS13, PMI ialah pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah, EMK pendidikan keselamatan jalan raya, teknik sumangsaran, nilai murni menjaga keselamatan. Jadi beralih kepada langkah 1 pula. Langkah 1 saya akan jalankan selama 7 minit. Okey, isi pelajarannya adalah kotak beracun. Saya akan menggunakan kotak beracun untuk langkah 1. Okey, pada mulanya murid ni akan dibahagikan kepada 5 kumpulan iaitu setiap kumpulan ada 6 orang ahli. Okey, jadi guru ni akan meminta semua ketua kumpulan kan. Setiap kumpulan tu akan pergi ke depan untuk cabut undian pantun dalam kotak beracun. Okey, dalam kotak beracun dia ada 5 lah kertas. 1, 2, 3, 4, 5 iaitu undian tersebut. Jadi, kumpulan yang mencabut nombor 1 akan bacakan pantun 1 yang dipaparkan oleh guru di hadapan slide. Papan kelasan dekat slide ikut giliran. Maksudnya siapa yang dapat nombor 1 akan baca pantun 1, dapat giliran nombor 2 akan baca pantun 2 dan sebagainya. Jadi setiap kumpulan ni akan membaca pantun tersebut dan mempersembahkannya di hadapan kelas menggunakan intonasi dan sebutan yang betul. Jadi guru ni akan memberikan peneguhan. Jadi dalam langkah 1 ni terdapat BBM iaitu kotak beracun, TMK slide pembelajaran, kemahiran insaniah TS3 dan TS13 tadi, PMI KBYTE, EMK khusus kesusastraan, pendidikan keselamatan, kaedah yang saya gunakan adalah kooperatif dan tekniknya adalah perbincangan. Jadi ini adalah pantunnya sampai pantun 5. Jadi langkah yang kedua. Langkah kedua adalah saya menggunakan selama 7 minit. Langkah kedua ni saya akan gunakan kuis keselamatan jalan raya menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi pada mulanya, guru ni akan memaparkan slide soalan kuis ni berkaitan keselamatan jalan raya kat depan. Secara satu persatu lah soalan tu. Okey, mula-mula dia, contohlah kuis dia. Apakah yang perlu dilakukan oleh pemandu ketika lampu isyarat berwarna merah? Mengapa perlu memakai tali pegang keledar semasa merakit kenderaan? Jadi bila soalan tu keluar dekat depan, semua murid ni perlu membacakan soalan yang dipaparkan di slide secara bacaan mekanis, iaitu secara beramai-ramai sebelum menjawab soalan. Jadi murid ni akan berbincang secara kumpulan untuk menjawab soalan yang dipaparkan di paparan slide. Jadi kumpulan yang berjaya untuk jawab soalan paling banyak akan diberikan ganjaran dan dikira sebagai pemenang. Jadi guru akan aplikasikan nilai murni kerjasama dengan murid dan guru akan memberikan penyembuhan. Okey, jadi kita tengok kat langkah 2 ni. BBM yang kita gunakan adalah paparan slide, TMK adalah Quizizz, kemahiran insaniah adalah ET1 dan ET5, PMI-nya adalah pembelajaran kooperatif, tekniknya adalah kuis dan perbincangan, EMK adalah kreativiti dan nilai murni adalah kerjasama. Okey, jadi mari kita lihat yang seterusnya adalah langkah 3. Langkah 3 ni saya akan menggunakan 7 minit sahaja iaitu aktiviti pengayaan dan pemulihan. Jadi aktiviti pengayaan ni murid akan membina pantun tentang keselamatan jalan raya. Jadi contoh-contoh perkataan yang akan diberikan untuk murid ni membina pantun tentang keselamatan ni adalah lampu isyarat, selamat dan juga berhati-hati. Jadi, guru ni pada mulanya dia akan edarkan lembaga kerja pengayaan dan pemulihan kepada murid berdasarkan degree pencapaian lah. Kalau aktiviti pengayaan tadi masa saya sebut tadi, bila mereka dah bina pantun, mereka akan bacakan pantun yang telah dibina itu secara bacaan mekanis, iaitu secara beramai-ramai di hadapan kelas. Okey, bagi murid pemulihan pula, mereka akan jalankan aktiviti menyusun semula ayat di dalam pantun dengan susunan yang betul.
Okey, contohnya murid ni akan susun semula ayat dalam pantun tu ikut susunan yang betul supaya menjadi satu rangkap yang membawa maksud. Contohnya ada 4 kertas kan. Jadi 1, 2, 3, 4 mungkin mereka akan susun ayat tu untuk menjadikan pantun tu mempunyai makna yang betul. Okey, jadi dalam langkah 3 ni, BBM yang digunakan adalah lembaran kerja, PMK slide pembelajaran, PMI pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah, EMK pendidikan keselamatan jalan raya. Teknik yang saya gunakan adalah perbincangan dan nilai yang saya terapkan dalam langkah ni adalah bertanggungjawab dan juga keberanian. Jadi yang seterusnya adalah penutup. Jadi bila penutup kelas ni, saya akan gunakan 4 minit saja untuk membuat rumusan dari segi kognitif lah. Jadi daripada segi kognitif, saya akan merumuskan isi pembelajaran iaitu beringat sebelum terkena. Jadi saya akan merumuskan isi pelajaran pada hari tersebut dan murid akan menyatakan kefahaman mereka tentang keselamatan jalan raya yang dipelajari. Jadi guru ni akan menyatakan kriteria pencapaian murid tersebut dan juga guru memberikan peneguhan. Dalam penutup ni, BBM yang saya gunakan adalah computerable dan juga projector LCD serta TMK juga saya menggunakan slide pembelajaran. Jadi itu saja saya punya RPH yang saya akan gunakan untuk pengajaran dan pembelajaran saya. Jadi terima kasih dan sekian, terima kasih.